Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita untuk subjek power elektronik pula. Selamat datang pada kelas DE5. So ini video saya yang kedua dan video yang pertama dalam kursus power elektronik. So hari ini kita buat video je lah. Jadi awak boleh tonton video saya secara percuma. Okey. Okey, jadi awak boleh tengok untuk video untuk permulaan ni sebab kita kelas online. So saya akan masuk dalam subjek power electronic device. Kod DET 40073. Okey. Alright, sebelum tu saya ingin menerangkan secara ringkas apakah itu kursus power elektronik ni. Jadi power elektronik ni kalau ikut kepada sini kita punya statement adalah power elektronik adalah kombinasi daripada power, elektronik dan juga control. Okey, jadi kat sini kita ada 3 elemen dalam power elektronik ni. Kenapa bidang ini why bidang ni dia diwujudkan? Kerana sebelum ada power elektronik kita ada terlebih dahulu electrical power, elektrik kuasa. Lepas ada elektrik kuasa barulah wujud power elektronik ataupun elektronik kuasa pula. Okey, jadi dia sebenarnya sebagai backup ataupun sebagai contribution untuk electric power. Okey, kalau kita tahu dalam electric power ataupun dalam bidang power, dia cover berkenaan dengan macam ini lah untuk generation, transmission dan juga distribution pada electrical energy. Okey, jadi macam yang kita faham, untuk electric power ni dia memerlukan voltage yang tinggi. Okey, dia memerlukan voltage yang tinggi. Jadi disebabkan ada voltage yang tinggi, jadi kita maknanya untuk pereka ataupun pencipta barang-barang elektronik ni, dia mula memikirkan macam mana nak kawal barang-barang elektronik ni menggunakan elektrik yang tinggi. Jadi oleh sebab itu wujudlah bidang ini, electronic power, di mana terhasilnya komponen-komponen yang digunakan power elektronik punya komponen. Okey, jadi bila diwujudkan komponen tersebut, barulah ianya dapat untuk mengawal. Nah, ini kita namakan sebagai kontrol. Kita boleh kontrol segala parameter untuk current yang tinggi dan juga voltage yang tinggi yang terhasil terlebih dahulu. Okey. Okey, ya ini secara ringkasnya power elektronik ni adalah defined as the application of the solid state electronic for the control and conservation of electric power. So kat sini ada satu term kita panggil sebagai solid state electronic. Solid state electronic. Jadi bila terhasilnya komponen elektronik ni, komponen elektronik yang berkaitan dengan power, oleh itu electric power ini dapat dikawal, dapat dikontrol menggunakan bidang power elektronik. So ini dia punya macam mana proses untuk power elektronik itu berlaku. Okey, ada power input, ada power output, ada processor dan juga ada controller di sini. Okey, kat sini sebagai dia punya load ini load seperti komponen apa ataupun load apa yang ingin dikawal. Contohnya macam motor, motor, elektrik motor. Okey. Seterusnya untuk next slide. Jadi secara ringkas apa dia penggunaan power elektronik ni, aplikasi dia dekat mana? Okey, dalam kita punya di sekeliling kita ni, macam saya beritahu tadi, untuk objektif utama dia adalah untuk backup untuk electric power. Tapi selepas itu ianya menyeluruh, ada pelbagai bidang yang menggunakan power elektronik sebagai kawalan, iaitu seperti berikutlah. Ada heat control, light control, motor control, power supply, vehicle dalam kenderaan, dalam
dalam kereta, okey, high voltage direct current, okey, ini dalam electric power. So ada banyak lagi sebenarnya peralatan yang menggunakan kawalan power elektronik okey, seperti contoh lain macam-macam lah. Ada dalam aircon, ada dalam lift, ada sistem lift dalam train, kereta api, semua menggunakan komponen-komponen untuk power elektronik. Jadi ada yang kata dulu kenapa bidang ini nak dibelajar kan, masa macam tak relevan, tapi sebenarnya bidang ini masih relevan dan masih digunakan. Even macam penggunaan sekarang ni kenderaan elektrik EV electrical vehicle, dalam tu memang totally ada bidang untuk power elektronik. Sebab dia melibatkan DC to DC direct current. Sebab dalam kereta elektrik ataupun kenderaan elektrik, dia menggunakan direct current arus terus. Jadi macam mana arus terus tu, direct current yang digunakan tu semua dia punya voltage dia tinggi, dan juga current yang digunakan tu adalah tinggi. Okey, jadi benda ni, bidang ni memang masih relevan. Saya rasa memang jangka masa yang lama memang menggunakan bidang power elektronik ni lah. Terutamanya kajian-kajian berkenaan dengan power ni memang masih banyak lagi. Okey. Okey, dalam topik pengenalan untuk power elektronik, dia dah masukkan ni dulu tak ada. Sekarang ni dia dah masukkan salah satu yang perlu kita pelajari dalam bidang power elektronik adalah SMPS. Ini salah, minta maaf Sebenarnya dia SMPS, itu SPMP. Okey, ini sebenarnya kat sini adalah, kalau kita boleh betulkan, ni SMPS. Okey, apa itu SMPS? SMPS adalah switch mode power supply. Okey, switch mode power supply. Okey, jadi macam yang kita pernah tahu, untuk power supply ni ataupun untuk bekalan kuasa tu, dia ada beberapa jenis. Yang selalu kita gunakan adalah jenis linear power supply. Okey, jadi yang ini, okey, untuk sejak kebelakangan ini dia telah cipta satu blok power supply yang lagi canggih, iaitu kita namakan switch mode power supply. Okey, perkataan kat sini pun kita dah ada switch mode ada switch mode ni. Maknanya dia ada switching, berlaku switching kat sini. Okey, switch mode power supply. Jadi apa kelebihan switch mode power supply ni? Yang pertamanya dari segi transformer lah. Transformer yang digunakan tu lebih, transformer dia lebih kecil small small transformer. Okey, antaranya small transformer. Kemudian dia boleh kawal untuk high frequency high frequency. Ni antara kelebihan untuk SMPS lah. Jadi dalam SMPS dia punya block diagram dia adalah macam ini. Okey. So kita ada beberapa blok dalam SMPS. Yang pertamanya ada blok untuk rectifier dan juga filter. Okey, rectifier dan juga filter kat sini. Okey, rectifier dan filter. Kemudian kat sini blok yang lain daripada yang asal, dia ada satu kita panggil sebagai untuk power electronic control lah. Ini yang kita gunakan komponen power elektronik tu. Okey, power electronic control, iaitu power electronic component. Dia mengawal untuk frekuensi yang tinggi. Okey, high frequency. Okey, high frequency. Lepas tu kat sini ada transformer. Okey, jadi daripada signal di sini dia akan masuk pada power transformer. Perlu diingat kat sini term dia power transformer, bukan transformer biasa. Maksudnya kat sini segala current semua yang jenis tinggi ni current Okey. Kemudian kat sini dia ada satu ni dinamakan masih lagi rectifier dan juga filter. Lebih kurang sama dengan sini tapi peranan dia berbeza. Okey, lepas tu kat sini barulah ada dia punya output. Okey, output. Right? Dan apabila signal yang dia nak gunakan ini tidak menepati kehendak,
signal tersebut akan feedback. Ini feedback. Feedback ni dia akan swap balik pergi semula kepada komponen di semula lah. Komponen untuk power elektronik komponen tadi lah. Okay, tengok dia punya waveform dia. Okay, waveform dia starting dekat sini masih AC signal. Kalau tengok sini, sine wave, AC signal. Okay, kemudian dekat sini dia akan rectify dan juga filter. Maknanya dia dah convert kepada DC. Okay, di convert kepada DC dekat sini. Okay, perlu diingat, starting masuk dekat sini AC input, normally dia punya frekuensi masukan untuk AC berapa? Selalu 50 Hz kan? 50 Hz. Okay. Okay, jadi sekarang ni antara tugas SMPS ni yang bagusnya adalah dia akan kontrol 50 Hz ni ataupun dia akan increase, naikkan 50 Hz ni kepada high frekuensi kat sini, high frekuensi. Jadi nak naikkan frekuensi ni mestilah memerlukan ini komponen power elektronik. Okey. Jadi kalau berbalik pada signal kat sini dah DC, okey, kat sini dia akan jadi signal pulse. Signal pulse maksudnya kat sini dia punya signal dia tinggi, frekuensi dia tinggi, voltage dia tinggi kat sini. Okey. Jadi apa tugas transformer? Dia akan melangkah turun ataupun langkah naikkan dia punya signal yang didapati kat sini. Sebab kita nak ikut pada output ni. Okey, jadi pulse ini dia akan sama ada dia akan rendahkan lah. Okey, daripada transformer ni, menggunakan transformer. Bila dah dapat signal ni, dia akan dapatkan semula ini isyarat DC yang kita nak ni. Ya, ini DC signal. Tapi perlu diingat DC signal ni bukan DC signal yang biasa dalam elektronik biasa. DC signal ini dia adalah menggunakan frekuensi yang tinggi dan juga DC voltage dan juga current yang tinggi lah. Okey. Jadi SMPS ni berguna untuk itu. Okey, next slide. Okey, ni yang saya dah cerita tadi berkenaan dengan SMPS secara ringkas. Apa yang berlaku. Okey. Ini pun sama. Okey, cuma kat sini tadi saya dah cakap input rectifier stage ada apa semua. Untuk high frequency, untuk switch power, antara komponen power elektronik yang kita gunakan adalah untuk switching dia adalah jenis MOSFET. Okey, ni MOSFET. Ni komponen power elektronik kita panggil sebagai MOSFET. Kemudian tadi power transformer, okey, kita gunakan untuk turunkan nisbah apa saja semua tu saya cakap. Dan ini untuk output rectifier nak dapatkan DC. DC bukan DC biasa, DC dengan parameter yang tinggi lah, frekuensi tinggi dan sebagainya. Dan tadi last kita ada swap balik ataupun kita namakan sebagai feedback circuit. Okey. Okey, seterusnya ini untuk pengenalan power elektronik, dalam topik dia akan cover berkenaan dengan komponen-komponen yang digunakan dalam power elektronik. Jadi ada beberapa komponen yang selalunya akan ditanya juga dalam final ataupun soalan test. Soalan ni soalan kena hafal lah apa dia punya karakteristik ataupun apa dia ciri-ciri untuk komponen-komponen ni. Okey, yang pertama kita panggil silicon control rectifier. Silicon control rectifier. Jadi kat sini ada perkataan rectifier, maksudnya SCR ni dia control daripada AC pergi kepada DC, rectifier. Jadi dia ni SCR ni sebagai nak control. Okey, dia adalah sejenis komponen, okey, komponen. Bentuk dia macam diode, nanti kita tengok dia punya ni. Okey, ni adalah simbol dia untuk SCR. Bentuk macam diode sama, tetapi dia ada satu kaki gate. Jadi dia ada 3 kaki. Okey, jadi normally kebiasaannya untuk power electronic component dia akan ada 3 kaki dekat dalam satu komponen tersebut. Jadi dia ada kaki anode, cathode dan juga kaki gate kat sini. Alright. Ini SCR. Jadi SCR ni kelebihan dia
adalah dianya boleh kontrol. Kita boleh kontrol. Kontrol apa? Dia ada dua perkara yang boleh kontrol. Yang pertama, dia akan kontrol dia punya sudut fasa dia lah, face angle, face angle. Okey, untuk SCR. Untuk SCR ni kita ada lab untuk menggunakan SCR. Jadi selalunya litar rectifier, kalau kamu boleh ingat semula litar rectifier macam mana? Biasa kalau dulu apa ni? Gunakan diode, kita ada satu AC rectifier kan. Ada diode, ada load. Simple circuit. Ini untuk yang biasalah diode lah. Jadi rectifier ni kalau ni dia masuk AC dan dia akan keluar pergi pada sama ada half wave ataupun dia akan pergi kepada full wave. Itu rectifier. Okey, tapi untuk SCR ni, SCR tujuan dia sama kat sini, tapi kat sini nanti dia akan ada satu kaki ni tadi, saya cakap jadi kaki ni. Jadi apa yang dia akan kontrol, dia akan kontrol waveform ni. Jadi waveform yang akan keluar nanti dia akan dah apa ni? Sebagai contoh dia akan macam ni. Dia dah gini. Dia dah tegak kat sini. Contohlah dia ada sudut picuan kat sini yang dia akan. Okey. Okey, itu untuk rectifier. Untuk SCR. Okey. Jadi dia ada karakteristik kat sini. Jadi banyak dia punya karakteristik dia. Jadi apa yang kamu perlu tahu adalah simbol dia. Kemudian function dia apa. Okey, ini dia punya constructional SCR. Binaan dia. Okey, dia ada 4 layer PN kat sini. Ni anode, ini cathode dan juga kaki gate. So bahan dia PN kat sini layer 1 kita panggil J1, layer kat sini J2 dan layer kat sini sebagai J3. Okey. Ini yang J1, J2, J3 ni dia merujuk kepada yang ni lah, dia punya ni. Okey. Okey, cara kendalian dia ni nanti dia ada beberapa jenis cara kendalian dia. Okey. Kalau kat sini kita boleh tengok, okey, kita tengok ada tak dalam slide cara kendalian dia ada berapa. Okey, sekejap. Okey. Oh, saya dah tak boleh back sebab saya record, sorry lah. Okey, tak apa. Untuk SCR yang paling penting kita tengok kat sini dia punya karakteristik. Ini selalu ditanya dalam soalan peksa lah. Okey, yang ni karakteristik ni kamu kena lukis. Kalau SCR macam mana? Okey, dia ada tiga term yang penting SCR. Yang pertama ini forward blocking mode ataupun forward blocking current. Kemudian dia ada reverse blocking current. Okey, reverse blocking current dan juga satu lagi kita namakan sebagai high ni conduction current lah. High conduction current. So ada tiga perkara untuk karakteristik dia. Forward blocking current, reverse blocking current dan juga high conduction current. So yang ini awak kena hafal lah. VI ini graf V dan juga I. Okey, dan term-term kat sini apa itu holding current. Okey, apa itu forward breakover voltage. So yang ini awak kena tahu apa dia. Jadi yang dia punya penerangan yang sebelum-sebelum tu awak kena baca jugalah. Tapi yang kena ingat inilah untuk SCR punya karakteristik, awak kena tahu dia punya bentuk dia macam ini. Okey, kat sini dia akan naik untuk bahagian high conduction current dan kat sini dia akan naik sikit sahaja untuk voltage ni. Sampai sini dia akan stop, baru dia naik semula kat sini dia berhenti, lepas tu dia akan naik balik sini untuk dia berkendali. Okey. Okey. Ya.
boleh baca. Okey, ni ada dia punya maksud-maksud dia untuk apa ni, SCR tadi lah. Contoh apa itu breakover voltage. Value forward bias voltage that turns SCR from blocking state with positive voltage. Lupa saya nak beritahu tadi, SCR ni dia unidirectional, maknanya dia bergerak dalam satu arah sahaja. Dia bergerak dalam satu arah sahaja. Dia tak boleh patah balik. Dia bergerak dalam satu arah. Okey. Okey, apa itu holding current? Okey, awak kena baca ni lah. Maksudnya the minimum forward current that flow through the SCR to keep it in forward conduction mode. Okey. Latching current, minimum forward current that flow through SCR to keep it in forward conduction at the same degree. Okey. Ni awak boleh baca. Penting. Okey, ini pun sama untuk dalam SCR lagi. Okey, syarat untuk SCR ni turn on, yang pertama dia ada dua syarat kat sini. Anode voltage should be positive with respect to the cathode. Okey. Yang kedua, gate voltage should be positive with respect to the cathode. Maknanya dia mesti dalam keadaan forward bias lah Okey, aspek macam inilah. Okey, dia positif, negatif. Sambungan dia mesti kat sini. Contoh sini P, sini N. Okey, contoh. Okey. Dia mesti dalam keadaan macam ini. Anode to cathode. Okey. Gate pun sama tadi. Gate. Okey. Okey, untuk off dia pula, dia mesti reverse lah. Reverse anode to cathode terminal. Okey. Reverse anode to cathode terminal. Jadi dia terbalik. Okey, ini awak boleh baca lah Okey, dah habis lah untuk SCR. Okey. Seterusnya GTO GTO. Ni pun salah satu komponen untuk power electronics, solid state device. Okey. Okey, kita tengok apakah dia GTO ni. Okay, GTO stand for gate turn off thyristor symbol. Okay, thyristor symbol. Okay, jadi bentuk dia begini. Cuma dekat gate ni dia ada berbeza sikit lah. Okay. So, untuk topik satu ni memang banyak kepada bacaan sahaja. Cuma bezanya sekarang ni, okay. Dia boleh bidirectional maknanya dua arah untuk current flow tu. Untuk GTO. Okay. Ni awak boleh baca. Okay. Tapi term ni term masih tetap sama. Ada latching current, holding current. Okay. Cuma berbeza maksud lah sikit. Alright, nanti saya upload slide dalam CDOS. Okay. Okay, yang ketiga jenis triad. Okay, saya rasa saya berhenti sampai sini dulu. Dan nanti saya upload dalam CDOS. Kamu semua cuba masuk dan cuba baca dulu sebab tak banyak. Lepas untuk topik pertama ni dia pengenalan sahaja. Pengenalan pada power electronics. Apakah itu power electronics tadi saya dah terangkan. Ada 3 term, power, control dan juga elektronik. Okey, dan power elektronik wujud selepas ada electrical power. Sebab electrical power tu dia menggunakan voltage dan juga current yang tinggi. Okey. So lepas tu baru dia wujudkan power elektronik lah. Alright. Jadi saya berhenti sampai sini dulu. Nanti saya upload video ni dalam YouTube dan juga kita sambung untuk lecture pada hari berikutnya. Dan maklumat-maklumat saya akan masukkan dalam CDOS dan awak cuba masukkan. Cuma yang untuk key tu nanti saya tengok macam mana saya bincang masuk. Okey. So itu saja untuk hari ini. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.